Dalam hati setiap manusia tu dia ada rajak. Rajak ni kita belajar ilmu tasawuf dia panggil mengharap. Satu harapan dia panggil. Dalam diri kita ni kena ada rajak. Rajak ni maknanya, ya Allah, aku ni walaupun aku ni tidak lahir daripada keluarga, ayah aku bukan ustaz, mak aku bukan ustazah, tapi aku, ya Allah, nak biar aku masuk syurga, ya Allah. Ni dipanggil rajak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin, amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada kali ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita memulakan pengajian terhadap kitab yang disebut dengan ziarah ke alam barzah ini. Tajuk yang kitab ini merupakan di antara kitab rujukan utama di kalangan ulama-ulama terhadap bagaimana kita nak hidup di alam yang ketiga lepas pada alam dunia ini yang disebut dengan alam barzah. Dalam pertemuan sebelum daripada ini saya dah sebut pada jemaah-jemaah kita ni akan hidup di 5 alam yang perlu kita hidup. 5 alam ini orang yang cerdik dia akan sentiasa bersiap untuk menuju ke 5 alam ini. Yang pertama, kita pernah hidup di alam kandungan ibu. Ini alam yang pertama yang pernah kita hidup sebelum daripada ini. Dan boleh kata tak ada seorang pun yang dia sebut saya tak lahir daripada perut ibu, ustaz. Tapi lahir daripada mana? Saya lahir daripada buluh betung, ustaz. Tak ada dah orang sebut demikian. Boleh jadi zaman-zaman dahulu ada orang sebut begitu, tapi zaman kita ni tak ada dah. Ni alam yang pertama yang pernah kita hidup sebelum daripada ini. Alam yang kedua yang kita sedang hidup sekarang dia panggil alam fana. Alam fana maksudnya alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Lepas pada kita hidup di alam yang kedua, kita kena hidup di alam yang ketiga. Alam ketiga dipanggil alam barzah. Alam barzah ni alam yang kita kena hidup. Hidup tak hidup kita lepas pada kita di alam barzah, hidup. Alam barzah ni dia ada dua. Dia, ulama-ulama sebutnya. Yang pertama barzah dunia, kemudian satu lagi barzah akhirat. Dua dipanggil dua barzah. Satu barzah dunia. Barzah dunia ni bermula daripada bila? Bermula daripada roh kita keluar daripada jasad kita, maka kita mula hiduplah di alam barzah dipanggil. Start dah, ini dipanggil alam barzah dunia. Sampai bila kita ni kita hidup di alam barzah dunia ni? Sampai jenazah kita dikebumikan di dalam kubur. Bila masuk saja dalam kubur, orang dah tutup dah jenazah kita, maka bermulalah barzah akhirat dipanggil. Barzah dunia ni start daripada keluar roh kita ni, daripada jasad kita, keluar saja, kemudian kita akan melalui saat mati. Mati tu sekejap je masa mati. Mati sebenar ni bila? Pada diri kita mati. Bermula daripada roh kita keluar daripada jasad kita, roh kita naik menghadap depan Allah. Kemudian Allah sebut terus, tentukan dia di kalangan ahli syurga illiyin. Ini di kalangan orang mukmin. Ataupun Allah sebut tentukan dia di kalangan ahli neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Lepas tu roh kita ni turun terus. Roh kita ni turun berada di hujung kepala kita. Maka bermulalah hidup di alam yang ketiga, dipanggil alam barzah. Mati ni sekejap je. Start daripada hujung kaki, naik sampai roh kita ni keluar daripada mata kita ni. Masa tu dipanggil sakarat. Masa sakarat. Masa sakarat ni, masa kita hidup lagi. Hidup di antara dunia dan juga akhirat. Kita nak pergi demikian.
Mati bermula bila? Mati bermula daripada roh kita keluar daripada mata kita, kemudian menghadap di hadapan Allah, kemudian turun balik roh kita, diri di hujung kepala masing-masing. Kita mula hidup terus di alam barzah. Barzah dunia, kita nampak siapa nak mandikan kita, siapa yang usung jenazah kita, siapa yang nak kapankan jenazah kita. Semua kita rasa saat tersebut. Ini dipanggil alam barzah dunia. Kemudian barzah akhirat bila? Barzah akhirat bila roh kita ni mula jenazah kita masuk dalam kubur. Jenazah kita masuk dalam kubur, kemudian start daripada orang mula tutup jenazah kita, mula tutup liang lahat kita rata je kubur kita ni, maka bermula dipanggil barzah akhirat, dipanggil demikian. Start daripada situ kita mula hidup dah. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kita mula hidup sampai bila? Sampai dibangkitkan balik daripada mahsyar Allah. Hidup di alam yang keempat dipanggil alam mahsyar. Boleh jadi ada jemaah yang akan sebut, waktu kita, kalau kita mati dalam perut binatang macam mana Ustaz? Kalau kita mati pecah berderai tu badan kita ni, berkecai tu badan kita ni, ada juga ke orang usung jenazah kita? Ada juga ke orang kebumikan jenazah kita? Ulama-ulama sebut dasar pada hadis Rasulullah, jenazah kita akan diusung oleh para malaikat Allah. Malaikat Allah akan usung ke bumi di mana tanah asal kejadian kita yang Allah jadikan, diusung jenazah kita ni sampai ke kubur. Bila sampai ke kubur di ke bumi, macam kita ni, jasad kita ni sama. Dipanggil demikian. Sehingga kan waktu mana kita dekat nak meninggal dunia tu pun ada lagi keluarga kita yang paling rapat. Katakanlah kita meninggal dunia kat Mekah, kita jadi dipanggil demikian. Keluarga kita kat Malaysia, maka dekat nak meninggal dunia kita nak kepada siapa? Keluarga. Memang semua di kalangan kita nak pada keluarga. Seorang isteri dia nak suami dia berada sebelah dia. Seorang anak dia nak pada mak ayah dia yang duduk dekat dengan diri dia. Bila dekat nak meninggal dunia, Allah ubah malaikat-malaikat ini menjadi keluarga-keluarga mereka. Nampak sebiji di waktu ini, kita nampak ni suami kita, nampak ni isteri kita, nampak anak-anak kita. Saat mana roh nak dikeluarkan jenazah kita ni sendiri. Tak percaya, cuba try mati senang kita ni. Senang dia panggil. Nak suruh kita ni tahu suasana demikian. Lepas pada tu kita hidup lagi ke? Lepas pada sebut hidup tak hidup, lepas pada orang ke bumi jenazah kita, katakanlah yang hilang dalam kapal terbang MH370 ni kan, misal contoh. Kat mana kubur dia? Ada kubur ke? Ada kubur. Ada kubur, ada usung jenazah, ada solat jenazah, ada semua. Malaikat usung dia, malaikat bawa dia sampai ke kuburan dia. Dia nampak macam keluarga dia sebiji yang usung. Ni mudah-mudahan kita, walaupun kita berada di mana saja pun, kita orang mukmin, Allah akan hantar malaikat-malaikat yang soleh, yang akan usung jenazah kita, yang akan bawa kita. Nampak semua keadaan yang soleh tu, terbawa-bawa sampai dimandikan jenazah kita. Walaupun jenazah kita ni hancur lebur, jasad kita ni hancur lebur, tapi nampak orang mandi jenazah kita, nampak orang usung jenazah kita. Kita nampak semua keadaan yang demikian. Allah jadikan satu keadaan perjalanan bagi setiap di kalangan orang yang menghadap depan Allah untuk dirasakan pengalaman demikian pada mereka. Kemudian lepas pada kita hidup di alam yang tiga, alam barzah, hidup lagi di alam yang keempat. Alam yang keempat dipanggil alam mahsyar. Alam mahsyar ni cerita panjang. Kita bangun di padang mahsyar, start daripada kita bangun daripada sini ni, U10 ke U berapa ni? Ke bumi jenazah kat mana sini? Di Kampung Budiman kan. Start daripada bangun di Kampung Budiman tu, kita je bila bangun daripada kubur di tempat tersebut, kita mula bergerak, berjalan ni dalam keadaan kita berjalan menuju ke mana? Menuju pada mahsyar. Start di mana pada mahsyar ni? Alim ulama ditanya. Startnya daripada Baitul Maqdis. Ulama-ulama sebut demikian. Ni perbincangan alim ulama bincang. Pada mahsyar ni bermula dekat mana? Bermula dekat Baitul Maqdis. Sampai mana? Di padang Arafah. Bergerak manusia ni, bergerak, dia panggil seluruh umat manusia ni bangun. Start daripada situ. Kemudian bumi ni jadi landai, jadi sama semua. Tak ada lautan lagi dah. Tak ada yang disebut dengan langit, tak ada lagi dah. Dah jadi sama. Allah samakan semua. Masing-masing bergerak, berjalan. Waktu mana berjalan itulah gelap, pekat, bau, hanyir, bergerak menuju pada mahsyar Allah. Ini dikepung, malaikat mula kepung.
Seluruh manusia dan juga jin ni dikepung. Waktu mana kepung tu, malaikat-malaikat cabar manusia dan juga jin. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Waktu mana malaikat mula kepung manusia ni, mula elak manusia ni, mula arahkan manusia jalan tu malaikat sebut, siapa yang cuba nak lari sekarang, katanya malaikat, lari, aku nak tengok kamu lari. Famfudhu, Allah cabar sekarang kamu lari. Atas dunia dahulu kan bukan main lagi, kamu banyak alasan. Atas dunia ni kan kita kan beralasan kan. Kalau orang ajak, jom petang ni kita pergi dengan ceramah tentang ziarah ke alam barzah misal contohnya, kita boleh buat alasan. Oh petang ni tak boleh lah, cerita Korea sedap, kita sebut demikian. Petang ni tak boleh lah, saya ada kerja, kita buat alasan. Malam orang ajak, jom kita pergi baca Quran, jom kita pergi program tu program, kita kan banyak cabang, banyak hala. Atas dunia ni banyak benda yang kita nak buat, yang nak buat yang tu, nak buat yang ni dan sebagainya. Bila kita start masuk dalam kubur, malaikat mula manusia ni mula nak balik mula ke atas dunia, nak hidup balik. Sampai di padang mahsyar sama juga. Sampai di padang mahsyar, malaikat cabar. Cuba kamu lari sekarang, lari sekarang. Start daripada kamu mula mati, kamu mula one way, no U-turn. Kamu mula bergerak seorang-seorang. Kamu tak ada lagi masa jalan nak undur dalam hidup kamu. Sampai di padang mahsyar, malaikat cabar. Jin, manusia. Malaikat sebut demikian. Jin dan juga manusia. Cuba kamu lari sekarang. Allah suruh kamu lari sekarang. Kalau kamu rasa kamu hebat sangat, famfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Tak ada seorang pun boleh lepas kepungan malaikat Allah itu kecuali yang telah dibuka oleh Allah untuk melepaskan kepungan itu. Bergerak menuju pada mahsyar Allah. Lepas pada mahsyar Allah tu cerita panjang. Di pada mahsyar, kita berada di pada mahsyar ni lama. Selama mana? Ada yang jawab selama umur dunia. Selama mana kita berdiri di pada mahsyar? Selama mana? 70,000 tahun. Tanya lagi, berapa lama berada pada mahsyar? Sehingga manusia ni bingung, tak tahu nak buat apa dah. Masing-masing cari Nabi Adam. Nabi Adam kata, jangan cari aku tak mampu dah sekarang. Rasulullah cerita ni keadaan kebingungan manusia. Aku tak boleh buat dah. Dulu memang aku masuk dalam syurga, aku asal dari syurga, tapi aku keluar kerana aku termakan pujukan syaitan. Aku makan buah yang Allah larang dalam syurga. Aku malu dengan Allah. Aku tak pernah rasa bagaimana garangnya Allah lebih daripada garangnya hari ini. Abusan qamtarira dia panggil. Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk garang dia tu masam muka manusia ni. Takutnya manusia tak boleh nak bayang. Nabi Adam kata, pergi cari Nabi Nuh lah, pergi cari Nabi Nuh. Jumpa dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh jawab, aku pun tak boleh. Jangan jumpa dengan aku. Jumpa dengan Nabi Nuh tak boleh. Nabi Ibrahim. Jumpa dengan Nabi Musa. Jumpa dengan Nabi Isa. Akhir Nabi Isa kata, pergi jumpa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad je boleh menyelamatkan kita saat ini. Rasulullah bila berjumpa dengan Rasulullah sujud. Bila Rasulullah sujud tu, nang tiasa. Sehingga kan Allah tanya Rasulullah, kenapa dengan kamu wahai kekasih aku? Lalu Rasulullah kata, ya Allah, tolonglah adili umat manusia ni ya Allah. Adililah kami ni tak tahan dah. Rasulullah kata, semua doa-doa Nabi telah digunakan di dunia kecuali doa aku tak guna lagi, aku nak guna waktu tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, waktu mana sebut saja begitu, barulah Allah gerakkan arasy Allah, mula diadili umat manusia. Mula-mula diadili, Rasulullah kata aku, kemudian nabi-nabi, kemudian barulah umat aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah umat-umat yang terkemudian. Walaupun kita datang kemudian, tapi kita diadili awal. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula bergerak, lepas itu mula bergerak ke dalam syurga Allah. Mula hidup di alam yang kelima, dipanggil alam sa'idun aw saqiyun. Mula nak hidup di alam yang kelima, dipanggil alam syurga ataupun alam neraka. Ini perjalanan yang para haniskan kena faham dan kena sebut pada anak-anak kita sepanjang masa. Kita ni bukan hidup untuk dunia, tetapi kita hidup ni untuk akhirat. Jangan kita nampak dunia, jangan sibuk dengan dunia ni, jangan. Ramai dah orang yang terperangkap dengan dunia. Hidup kejar dunia, tahu-tahu mati masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan demikian dalam hidup kita. Hidup kita ni kena fokus. Kena tahu hidup ni untuk ke akhirat. Bukan hidup ni untuk di dunia, jangan. Ramai orang kita ni
dia selamba je. Dia buat tak erti je dalam hidup dia. Bila dia ingatkan hidup ni perlu ada elektrik, hidup ni perlu ada air, perlu ada api, kemudian hidup ni perlu untuk makan, minum gitu saja. Dia tak fikir hidup ni perlu ke syurga. Bukan hidup ni perlu kepada kenikmatan dunia, tak. Hidup ni, dunia ni penjara bagi orang mukmin. Manakala dia jadi syurga bagi orang kafir. Orang kafir ni makan minum dia tak peduli halal haram. Orang mukmin tak. Orang mukmin dia kena ada dosa pahala. Setiap benda yang dia buat dosa pahala, syurga neraka. Yang dia fokus, aku bila aku menghadap depan Allah mesti aku jadi ahli syurga. Itu kemuncak kejayaan. Jangan kita ni nampak rumah besar, kereta mewah, jawatan hebat, tiba-tiba masuk kubur, masuk neraka terus kita. Tak ada manfaat langsung dipanggil. Ramai mana dah orang macam ni. Orang yang hidup dia begitu. Hidup dia ni baca Quran pun tak boleh, kemudian sembahyang pun tak jaga, aurat pun tak terjaga, syariat pun tak ada. Hidup dia ni tak peduli dia alim ulama mana yang perlu ditumpang dalam hidup dia. Bila masuk kubur tu malaikat tanya, kamu belajar tafsir dengan siapa? Kamu belajar hadis dengan siapa? Kamu belajar? Tak boleh jawab aku. Akhir dia jawab, belajar dengan Google je ya Allah. Belajar dengan yang tu je. Dia tak pernah hidup dia nak menumpang dengan alim ulama. Tak ada pada diri dia. Bila dia masuk kubur, dia tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni jangan begitu. Lalu nak suruh kita jangan begitu tu, lahirlah kitab ni. Lahir kitab Ziarah ke Alam Barzah. Tujuan apa kita belajar kitab Ziarah ke Alam Barzah ini? Tujuan nak suruh kita jangan terkial-kial. Bila kita masuk kubur nanti, kita ni mula dalam keadaan tak tahu nak buat apa dia ni. Ni apa di benda pula ni? Ni benda apa pula ni? Kita tak tahu. Benda kita tak tahu ni jadi bahaya. Dalam hidup kita ni akan jadi bahaya. Nak tak nak, alim ulama dia kata, belajarlah, belajar. Belajar untuk kita ni berjaya. Supaya bila kita masuk kubur tu, senyum tak berhenti-berhenti kita. Alhamdulillah, aku hati aku hidup sekejap, tapi aku betul dengan syariat. Aku hidup 60 tahun je, 70 tahun je, ataupun 80 tahun, 90 tahun aku hidup. Tapi, aku dapat syurga Allah. Puas hati kan? Dalam hidup kita. Hidup, kenapa dia dapat syurga Allah? Kerana kita nampak dah, benda apa yang perlu kita buat dalam hidup kita. Nampak ni berdasar pada apa dia? Berdasar pada belajar. Kalau kita tak belajar, kita tak menuntut ilmu, ramai dah yang masuk dalam kubur kampung Budiman tu, masing-masing tercengang-cengang. Tak tahu. Allah, yang ni tak boleh, Tiba-tiba mulut masing-masing sebut apa dia? Qala rabbirji'un. Tuhanku, bagilah peluang balik untuk aku hidup, ya Allah. Nak hidup semula. Kalau kita boleh dengar orang yang dalam kubur tu dia sebut apa dia? Qala rabbirji'un. Tuhanku, bagilah peluang untuk aku nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal dahulu, ya Allah. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Jangan harap, kamu tak akan hidup. Kamu jangan ingat kamu akan boleh hidup. Kamu tak akan boleh hidup. Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sembang kencang, katanya malaikat. Cakap besar je. Sekarang kamu ingat kamu boleh hidup balik. Kamu tak boleh hidup. Malaikat sebut, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim. Mulai daripada sekarang, di belakang kamu akan melalui apa dia? Barzakhun ila yaumi yub'atsun. Saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, waktu tu bunyi ngung tu berdengung, menyesalnya yang tak habis dipanggil. Tapi start daripada situ mulalah perjalanan di alam barzakh untuk kita nak lalui seorang-seorang, furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu balik seorang-seorang sebagaimana kamu datang dahulu seorang-seorang, kamu balik menghadap Allah seorang-seorang untuk menjawab setiap apa yang kita lalui sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Orang mukmin, Rasulullah kata dia mesti jadi cerdik. Orang mukmin ni mesti cerdik. Dia nampak terus, aku nak hidup dalam kubur. Aku nak hidup di barzah nanti. Aku nak hidup di mahsyar nanti. Kita dah standby dah, siap semua dah cukup lengkap barang-barang keperluan kita. Sebagaimana kita nak pergi ke Mekah. Bila kita nak pergi ke Mekah nak buat haji, kita siap kan? Siap beg tu, siap kain ihram, siap semua. Kenapa kita bersiap? Kerana kita tahu kat sana nanti kita perlukan yang ni, Nak sebutnya demikian. Demikian doa kita. Yang kita tahu dah, kita ni kena mati kan? Kita ni akan menghadap depan Allah kan?
Bila kita akan menghadap depan Allah, benda apa yang kita kena ada dalam hidup kita ni? Yang ni menjadi bekalan. Kesungguhan kita ni menyebabkan kita sentiasa bersemangat. Semangat untuk kita nak menghadap depan Allah dengan bekalan yang telah kita sediakan dalam hidup. Yang ni lah yang menyebabkan, di antara nak suruh semangatnya apa dia? Belajar. Belajar para hadirin sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah yang berada sekitar ini, ambil peluang ni. Ambil peluang kita dapat belajar ni. Kerana ibu ayah kita dahulu tak ada kesempatan ini. Tak ada kesempatan nak belajar secara detail. Alhamdulillah, Allah bagi pada kita ni peluang untuk kita nak belajar detail, insya-Allah. Dalam kitab ni, di antara kitab yang detail, yang cerita tentang mengenai suasana kita nak pergi ke barzah, satu alam yang kita akan sampai suatu hari nanti. Hari ni kita mulakan, tu mukaddimah sikit lagi tu, dia panggil. Hari ni kita mulakan terus pada muka surat 8, supaya cepat habis sikit dia panggil. Terus mukaddimah kita ni pada muka surat 8, sekilas tentang awal kematian dia panggil. Kematian Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dan Imam Ahmad dalam Az-Zuhd meriwayatkan kisah sebagaimana berikut. Affan berkata kepada kami bahawa Hamad Ibnu Salmah bercerita berdasar pada informasi daripada Habib Ibnu Syahid yang diterima daripada Al-Hasan. Ia mengatakan bahawa ketika Allah menciptakan Adam dan anak cucunya, malaikat berkata, sesungguhnya bumi ini tidak cukup luas bagi mereka. Bila Allah mula ciptakan anak Adam ini kan, kita tahu sejarah awal kita. Sejarah awal kita ni, di antara orang yang tak setuju, di antara mereka yang tak setuju kejadian manusia ni siapa? Malaikat. Malaikat tak setuju dengan jadinya kita ni. Bentang je nak jadikan manusia sebagai khalifah. Wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat jawab terus, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kamu ni nak buat manusia ni buat apa? Manusia ni ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Kamu nak buat manusia atas muka bumi ni, dia merosakkan bumi dia, ya Allah. Yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, dia akan membunuh di kalangan mereka tersebut. Ni perangai manusia ni. Suka nak jatuhkan orang tu, nak jatuhkan orang ni. Ni pribadi yang ada, yang kekal perangai manusia demikian. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka kata, sedangkan kami ni cukup dah, ya Allah. Kami ni bertasbih pada kamu, memuji kamu. Cukup dah untuk tersebut. Yang kamu nak jadikan manusia untuk apa, ya Allah? Malaikat tak setuju. Lalu Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu benda yang kamu tak tahu, malaikat. Diam-diam sudahlah. Sebut demikian pada malaikat kan. Bila sebut saja begitu, malaikat. Lepas tu Allah ajar terus. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajar pada Nabi Adam. Ni Adam. Ni pokok kayu nama dia merebau. Ni meranti. Ni daun pokok dokong. Ni durian musangking. Ni semua ni sebut. Ajar terus pada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Semua sekali sebut. Kemudian summa aradahum. Bentang balik pada malaikat. Malaikat, kamu rasa kamu cerdik sangat tu? Kamu rasa kamu hebat sangat daripada manusia tu? Kamu sebut balik benda yang aku ajar pada Adam dan kamu dengar tersebut. Kamu tahu apa yang aku ajar. Kemudian kamu bentang balik, kamu bagi tahu balik. Faqala inni a'lamu. Kemudian malaikat jawab terus. Summa aradahum 'alal malaikah. Lalu bentang pada malaikat jawab terus. Sebut ada Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Lalu malaikat jawab, qalu subhanaka la ilma lana. Ya Allah, dia kata aku tak tahu, kami tak tahu ya Allah. La ilma lana, kami tak ada ilmu ya Allah. Maknanya manusia ni hebat. Di antara perbincangan dia sebutnya, malaikat sebut, bila tengok manusia ni nak buat ramai sangatnya ya Allah, ramainya manusia ni, penuhlah bumi itu ya Allah, tak muat bumi ni. Bila sebut saja begitu, malaikat sebut tak muat bumi ni, lalu Allah jawab balik pada malaikat, kamu nampak ramai itu sebenarnya mereka ni silih ganti untuk mati. Lepas pada mereka hidup, orang ni hidup cukup masa dia, aku matikan. Lepas pada orang ni naik generasi lain pula, lepas pada tu mati pula. Yang menyebabkan bumi ni sentiasa sesuai untuk mereka hidup.
Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Sebut pada malaikat. Lalu sebut mati. Bila sebut mati, lalu malaikat jawab, jika begitu, maka tidak ada ketenangan hidup bagi mereka. Kamu buat mati ya Allah, nanti tak tenang hidup mereka pula ya Allah. Katanya malaikat sebut pada Allah. Lalu Allah jawab, sesungguhnya aku jadikan harapan lepas pada kematian. Allah jadikan demikian. Raja dia panggil. Allah jadikan dalam hati setiap manusia tu dia ada raja. Raja ni kita belajar ilmu tasawuf dia panggil mengharap. Satu harapan dia panggil. Dalam diri kita ni kena ada raja. Raja ni maknanya, ya Allah, aku ni walaupun aku ni tidak lahir daripada keluarga, ayah aku bukan ustaz, mak aku bukan ustazah, tapi aku ya Allah nak biar aku masuk syurga ya Allah. Ni dipanggil raja. Aku letak dalam hati kita ni biar ada raja. Raja ni maknanya apa dia? Letak, ya Allah, aku ni memang aku tak belajar, aku hidup dalam keadaan pernah buat dosa banyak sebelum daripada ni ya Allah, tapi aku letak betul-betul raja aku pada kamu ya Allah. Kamu tolong ampun dosa aku ya Allah. Tersebut demikian. Ni dipanggil raja. Raja ni satu benda yang tak dimiliki oleh mana-mana kerajaan, tetapi Allah bagi pada setiap mukmin. Mukmin dia akan ada perasaan raja. Raja ni dipanggil. Raja ni naknya. Dia panggil perasaan nak tu sentiasa ada dalam jiwa dia. Jangan matikan perasaan nak, dia panggil. Jangan matikan perasaan itu. Perasaan raja. Ar-raja dia panggil demikian. Rasa nak. Sebab tu keluar hadis, keluar doa yang dibaca oleh Rabi'atul Adawiyah tu kan, ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa 'alan nari. Ni kalimah raja dia panggil. Kalimah mengharap, Tuhanku, aku ni tak layak jadi ahli syurga kamu ya Allah. Wala aqwa 'alan nari, tapi aku tak mampu ya Allah melawan api neraka kamu. Fahabli, tolong bagi pada aku ya Allah taubatan, keampunan, waghfir zunubi, ampun dosa-dosa aku ya Allah. Fa innaka ghafiruz zambil azim, kan kamulah yang mengampunkan segala dosa-dosa yang besar ini ya Allah. Ini kalimah dipanggil kalimah raja. Raja ni maknanya mengharap. Kita tengok diri kita kan, kita ni tak payah orang lain. Malam ni Farhan sekian suami ni kan duduk dengan isteri, duduk jauh-jauh daripada anak-anak, pergi tepi longkang, biar romantik sikit dia panggil macam. Tanya soalan pada isteri kita. Yang cuba tengok muka abang. Abang ni kan kalau abang meninggal dunia malam ni lah, gamak-gamak besok abang dalam syurga tak? Tanya soalan yang menggetarkan jiwa kita. Tanya soalan tu kan. Mesti orang rumah tengok atas bawah. Susah juga bang. Nak masuk syurga macam mana abang? Subuh 7:30 bang. Nak masuk syurga macam mana? Quran tak pernah khatam lagi. Kan dalam kita ni, kalau kita tengok jenazah suami kita kan terbaring je kan tu, mesti kita nampak tak lepas orang tua ni. Amalan apa yang dia ada? Tapi jenazah tu dia kena ada raja, dia panggil. Dia kena ada raja. Raja ni maknanya apa dia? Aku ni walaupun aku banyak dosa macam mana pun, aku harap Allah ampun dosa aku. Dia panggil demikian. Kita ni dalam jiwa kita ni biar ada raja. Aku ni macam mana pun teruk diri aku, bagaimana pun sudah aku, tapi aku nak syurga firdaus kamu ya Allah. Aku nak syurga firdaus kamu. Ini dipanggil raja. Daripada raja inilah yang menyebabkan kita tak pernah berputus asa dalam hidup kita. Kalau kita matikan raja, perasaan harap dalam diri kita ni, kita mati perasaan tu, kita akan putus asa. Kita akan banyak kecewa yang tu, kecewa yang ni, kecewa. Tapi Allah kata, benda yang menyebabkan kamu ni jadi semangat sepanjang masa dalam hidup kamu, apa dia? Bila kamu kuatkan raja kamu, kebergantungan kamu dengan Allah. Daripada sinilah timbul tawakal. Daripada sinilah timbul yang disebut dengan azam yang kuat. Maknanya daripada mana? Daripada kamu letak, aku walaupun aku baca doa dalam bahasa Jawa sekalipun, aku harap Allah dengar doa aku. Itu dipanggil raja. Raja ni perlu ada dalam setiap jiwa kita. Jangan matikan perasaan demikian. Allah sebut, aku jadikan dalam jiwa, dalam hidup mereka, walaupun kamu kata kan mati kan, dah teringat mati ni, mesti orang tak tenang kan. Ada orang yang demikian, bila dia teringat mati tak lena tidur, dia jadi takut dengan suasana yang dia nak lalui. Dia jadi demikian. Tak, orang mukmin tak.
Orang mukmin, dia masukkan dalam jiwa dia ada perasaan, aku harap kalaupun aku mati, aku dah habis dah dengan keluarga aku ni, tapi aku ada keluarga yang jauh lebih indah daripada keluarga ini. Dia akan jadi demikian. Sebab saya dah sebut pada jemaah sekalian kan, kita hidup atas dunia ni, jangan kita saling sayang menyayangi sesama kita ini, kita tertinggal Allah. Jangan. Bahaya sangat. Kalau kalian sayang pada dunia, sayang kan, macam yang diajar oleh Barat. Barat kan dia ajar apa dia? I love you, you must love I. Dia jadi demikian. Dia jadi demikian. Islam dia tak ajar demikian. Islam dia ajar, ana uhibbuki fillah. Saya mencintai kamu kerana Allah. Nampak tu beza? Kerana Allah yang suruh saya cinta kamu. Hidup ni tumpang je saling rasa kasih dan sayang. Kita bukannya hidup ni dalam keadaan yang kita memang letak sayang kita khusus pada orang ni, sayang kita khusus pada orang ni. Tak. Tapi sayang kita ni, kita tumpang je, sekejap je tumpang. Kita dengan suami kita tumpang sekejap je bang, kasih sayang. Kita dengan isteri kita ni tumpang sekejap je ya, sekejap je untuk kasih sayang. Atas dunia ni dipanggil kita tumpang. Sebenar sayang kita ni, ana uhibbu, kita ni mencintai siapa? Qul in kuntum tuhibbunallah, mencintai Allah. Letak dengan dalam jiwa kita ni yang besar Allah. Bila kita besar Allah, tak ada lagi rasa cinta dunia. Dunia ni tak ada dah pada diri kita. Sebab tu orang mukmin, bila dia boleh solat tu, dia rasa nikmatnya aku boleh solat. Orang mukmin, bila dia boleh datang dengar aku kuliah macam ni kan, nikmat dia rasa. Seronoknya aku. Dalam hidup dia, syukur dia. Kadang-kadang meniti air mata. Meniti air mata, boleh masuk masjid. Orang lain tak boleh datang masjid. Aku boleh datang masjid. Nikmatnya dalam hidup dia. Kerana dia mencintai Allah. Bila dia hidup, dia mencintai Allah, dia akan menyebabkan harapan dia, pergantungan dia hanya untuk Allah. Dia tak letak dengan, dia tak rasa kecewa dengan manusia. Ada pun manusia yang mengecewakan dia, dia tak kisah. Itu dunia je disebut. Tak ada pun dalam hidup dia nak rasa, nak ralat dengan orang. Kadang-kadang kan kita ni kan, ada orang menyindir kita kan. Yang sindir kita ni bukan orang lain, pasangan hidup kita je kadang-kadang. Kadang-kadang pasangan hidup kita je sindir. Kita balik, kita cerita tentang yang kuliah ni kan. Kita kuliah, kita belajar ni, balik je kita sebut macam ni ustaz bagi tahu tadi. Suami kita pun jawab balik, dah jadi ustazah pilihan ke? Katanya. Dah jadi ustazah pilihan ke? Kita diam. Aku bukan nak pada dia pun, yang pentingnya aku nak pada Allah redha pada aku. Dan dalam hidup kita tak pernah rasa kecewa. Dalam hidup kita tak kenal erti yang disebut dengan keluh kesah pada diri kita. Kadang-kadang orang menyindir kita, orang kata pada kita, orang mukmin ni dia senyum je memanjang. Inilah yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadis kan boleh tengok bagaimana hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Sampai peringkat orang buat khianat pada dia, orang letak perut lembu atas tubuh badan dia. Yang buat khianat ni bukan orang lain, mak saudara dia sendiri. Pak saudara dia sendiri, Abu Lahab. Turun ayat Quran, tapi tak pernah pun Rasulullah ni rasa sedih, rasa kecewa. Nak gambarkan tentang apa dia? Sukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila letak kasih dan cinta untuk Allah. Bila kasih dan cinta untuk Allah, dia letakkan kita ni, hidup ni kita ni menumpang je, menumpang. Bila sampai saat kita dipanggil pulang, kita kata tak apa dah, saya dah habis dah masa saya dengan dunia. Masa kita untuk hidup di alam yang seterusnya. Hidup di alam yang seterusnya ni alam kerehatan, bukan alam kepenatan. Orang mukmin bila masuk di alam barzah, dia mula rehat. Tak ada dah sampai hari pertama di alam barzah kan. Dalam kitab depan nanti kita akan jumpa nanti insya-Allah. Waktu mana hari pertama kita masuk dalam kubur tu, jenazah kita baring, malaikat tanya, selesai tanya tu, lepas pada tersebut disandar jenazah kita ni, sandar di dalam kubur. Melurut kain kapan ni turun. Dengan dah turun tu, malaikat tunjuk terus. Tengok tu, mentari yang tenggelam. Hari pertama, matahari yang sedang gurub, sedang tenggelam tu, dalam keadaan sedang tenggelam tu, orang mukmin ni terkejut dia. Allah malaikat disebut. Allah malaikat. Dia sebut orang malaikat. Malaikat tanya apa dia? Aku tak solat asar lagi, malaikat disebut. Tak solat asar lagi. Malaikat jawab, kamu ni. Malaikat jawab, la salata laka wala siyama laka wala hajjata laka walakin numukal arusah. Malaikat kata, tak ada dah semayang, tak ada dah puasa, tak
ada dah zakat, tak ada dah. Tapi mulai sekarang, kamu rehatlah bagaikan malam pengantin baru untuk diri kamu saat ini. Nak sebutnya, kan oleh kerana dia tu terlampau jaga kan, hidup atas dunia ni, terlampau jaga nak baca Quran. Ada yang sebut, malaikat aku tak baca Quran lagi hari ni malaikat. Dia sebut ada malaikat. Terkejut dia, tergamam dia. Malaikat kata tak ada Quran dah, tak ada. Malaikat nak berbuka puasa, malaikat dia sebut. Nak buka puasa. Malaikat kata berbuka puasa dalam syurga. Malaikat jawab demikian. Nak sebutnya suka dia. Lepas tu malaikat tanya, nak hidup balik? Allah tanya kamu, nak hidup balik? Semua orang mukmin masuk dalam kubur, tak ada seorang pun jawab, saya nak hidup balik, nak hidup balik. Rindu isteri saya, rindu anak-anak saya. Tak ada seorang pun orang mukmin jawab. Orang yang masuk dalam syurga, dia akan jawab, tak nak dia sebut. Kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid, dia jawab, ya, saya nak hidup balik. Ada sebab orang mati syahid. Tapi orang mukmin, dia tanya ada dia, nak hidup balik? Tak nak. Allah tawarkan kamu nak hidup tak? Tak nak, dia jawab. Kenapa tak nak? Kerana nikmat di barzakh jauh daripada nikmat hidup di atas dunia. Rehat daripada kepenatan yang panjang. Kita atas dunia ni kan penat kan? Perhatikan suatu Islam larang, jangan mengeluh. Dalam penat kita taat, jangan mengeluh. Penatlah susun rumah, penatlah kena basuh kain, penatlah kena lipat lagi, penat. Kita sebut demikian. Jangan. Kalau kalian sebut mengeluh, kalian akan hilang pahala yang kalian dapat. Kalian jangan mengeluh dalam hidup. Allah jadikan semua kepenatan ini kerehatan saat di barzah. Semua Allah jadikan demikian. Lalu kita ni akan rasa senyum je. Orang tanya, macam mana, penat ke? Tak Alhamdulillah, kita sebut. Tu nampak mata dah merah dah tu. Sikit-sikit je lah. Dia dalam hidup dia tak pernah rasa kecewa. Saat mana kita dicalari jiwa kita, di saat mana kita dikhianati dalam hidup kita, senyum yang memanjang. Sehingga kan Rasulullah kata apa dia? Ajaban li amril mu'min in amrahu lahu khair. Aku takjub dengan orang mukmin, Rasulullah sebut. Aku takjub. Aku nak sebutnya takjub tengok orang mukmin. In amrahu lahu khair. Semua yang berlaku dalam hidup dia baik. Baik je memanjang. In asabatud darra sabara. Kalau dia kena musibah dalam hidup dia sabar. Rasulullah sebut demikian. Wa in asabatul khaira syakara. Kalau dia ni diberi kebaikan oleh Allah, dia akan syukur. Alhamdulillah. Wa laysa dzalika illa al-mu'min. Rasulullah kata, tak akan berlaku perkara demikian, mesti dia seorang mukmin. Orang mukmin je boleh buat macam tu. Orang mukmin ni tak ada dalam hidup dia nak rasa resah, gelisah, sedih, kecewa, tak ada. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Kenapa? Kerana di sana kamu kena berharap dengan Allah. Bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seronok. Kalau para haniskan boleh faham betul Islam ni, para haniskan akan rasa nikmat. Betul. Dipanggil halawatul iman. Manisnya dalam beragama. Bila kita, sehingga kan kita ni tak rasa pada diri kita ni, apalah, sikit-sikit dengan Islam, sikit-sikit dengan dosa pahala. Tak timbul benda demikian. Kenapa? Kerana kita mukmin kan. Bila kita mukmin ni, mesti kita akan rasa semua yang kita lalui ni mengikut aturan yang telah disusun oleh Allah. Tak ada pada diri kita tengok muka suami kita, kenapalah aku terkahwin dengan mamak ni, kita. Macam manalah aku hidup dengan dia ni, kenapalah kita dapat anak macam ni. Tak ada. Kita tak pernah sebut demikian dalam hidup kita. Bahkan kita akan rasa alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan dalam hidup kita. Allah juga berfirman, sesungguhnya aku akan memberi harapan pada mereka. Dalam buku Al-Hilyah, Abu Nu'aim berdasarkan informasi daripada Mujahid mengatakan, ketika Adam diturunkan ke bumi, Tuhan berkata kepadanya, bangunlah bumi untuk sebuah kebinasaan dan lahirkanlah anak-anak kami untuk sebuah kefanaan. Bila Nabi Adam turun, kalimah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut ada Nabi Adam, apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bangunkanlah bumi ini, tapi akan binasa hujungnya. Kamu bangun, tapi akan jadi musnah satu ketika nanti. Rumah baru kan, rumah baru. Kita mula-mula masuk rumah baru, sonok kita rumah baru. Tapi sikit je masa lagi, dia akan binasa. Dia akan mula redup, lama-lama orang panggil rumah berhantu, dia panggil demikian. Dalam hidup kita, pakaian kita demikian untuk kebinasaan. Walaupun kita baru jahit, baru je
seronok. Tapi dia akan hancur. Makanan, cuba tengok, lama-lama akan basi. Kamu bangunkan dunia, tapi dia akan menuju kepada kebinasaan. Disebut pada Nabi Adam AS. Lalu Allah sebut, lahirkanlah anak kamu seramai mungkin, tetapi semuanya akan menjadi fana. Fana maknanya hancur. Amai anak kan, lahir anak, yang akhirnya kamu seorang-seorang je menghadap depan Allah. Anak kamu, walaupun sayang macam mana pada kamu, hantar jenazah kamu, semua panjang tengkuk je, panjang tengkuk. Tak ada seorang pun nak terjun dalam kubur kamu untuk tinggal bersama dengan kamu. Maknanya, hiduplah di dunia ini untuk sementara. Hidup atas dunia ni, jangan jadi matlamat, jangan. Allah ajar pada Nabi Adam AS, dunia bukan matlamat, tetapi matlamat yang besar dalam hidup, mesti ke akhirat. Mesti ke akhirat. Yang ni yang mesti sentiasa ditanam dalam jiwa kita. Aku nak hidup di akhirat, bukan aku nak hidup di dunia. Allahumma la insya illa insyal akhirah. Ya Allah, saya bukan nak hidup di dunia, tapi saya nak hidup di akhirat. Sebab tu kita buat kerja ni, wa kulit malu, buat dalam hidup kita ni. Sampai bila? Sampai kita menghadap depan Allah. Kita menghadap depan Allah tu, kita kata, puas hati aku hidup di atas dunia ni. Ni dalam amalan yang perlu kita lakukan. Habis dalam tajuk tentang awal kematian, lalu kita sambung mengenai larangan mengharapkan kematian ketika mana ditimpa dengan ujian. Saya nak sebut panjang sikit tajuk ni sebenarnya. Tajuk yang kedua ni, bila kita memilih Islam, kita akan diuji oleh Allah. Para hadirin sekalian kena ingat demikian. Bila kita dipilih untuk bersama dengan Islam, tak ada seorang pun orang yang Islam tidak diuji. Semua akan melalui ujian. Ni kita kena faham perkara demikian. Bersama dengan Islam, maknanya kamu kena bersedia untuk melalui ujian-ujian yang banyak. Bila kamu kena ujian, jangan kamu pilih untuk kematian. Jangan. Bila kamu berhadapan dengan ujian, kenapa kita diuji? Dalam kitab disebut, kerana kita kena ingat, bila kita diuji, kenapa kita diuji? Yang pertama, Allah nak suruh kita semakin dekat dengan Dia. Sebab tu Allah ujikan kita. Para hadirin sekalian kena ingat benda demikian. Setiap kali mana kena ujian, mulut kita kan senang nak sebut nama Dia kan. Kena je ujian, sakit ya Allah, dia sebut. Sakit ya Allah, dia sebut. Ni kena ujian. Tak ada duitnya ya Allah, dia sebut. Maknanya dalam hidup kita, bila kita diuji, Allah nak suruh kita jangan jauh dengan Dia, semakin dekat. Bila kena ujian, kita akan kenal bagaimana nak rasa nikmatnya dalam ibadah. Kita akan rasa terus bangun tahajud malam. Dulu tak payah kita bangun tahajud malam. Bila kita kena ujian, kita bangun tahajud. Senang je kita nak bangun tahajud. Kenapa? Kerana kita sedang diuji oleh Allah. Kita nak solat pun rasa khusyuk je solat kita. Bila kita kena uji, Allah nak suruh kita dekat dengan Dia. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah uji kita? Kerana Allah nak kafarah dosa-dosa kita. Hidup kita ni kan tak sunyi daripada buat dosa. Kalau tak buat dosa zahir, kita buat dosa batin. Dosa zahir ni kadang-kadang kita tak buat, tapi dosa batin kebanyakan kita buat. Tiap-tiap kadang-kadang pagi-pagi lagi buat dosa dah. Pagi-pagi lagi dosa. Tengok kereta masuk dalam kawasan taman kita kan. Tengok kereta yang pelik sikit. Tu nak mencuri rumah mana tu kita sebut. Senang je nak buat dosa, prasangka. Dosa prasangka. Kita kan, kalau kita telefon suami kita kerap, telefon, suami kita tak angkat. Mesti prasangka datang kan. Datang terus prasangka kita. Tu tak angkat tu, makan sorang-sorang lah tu dia sebut. Dia tak angkat ni, mesti sengaja. Mesti, kita datang prasangka. Padahal, boleh jadi benda yang lain dia sedang sibuk tak tahu. Tapi, prasangka tu kejap je masuk. Dia dalam hidup kita. Kita ni, ramai mana di kalangan kita, dia akan jadi demikian. Dalam hidup kita. Ni dosa. Dosa prasangka ni, ramai orang kita kena. Terjebak dalam hidup kita demikian. Berhati-hati. Lalu Allah, bila Allah dia nak suruh kita ni, nak suruh bersih kita daripada dosa, Allah jadikan ujian. Bila Allah jadikan ujian, Allah kafarah dosa. Allah buang dosa. Dosa-dosa. Selama mana Allah buang dosa ni? Selama mana adanya dosa-dosa kita, lagi itulah Allah buang. Kalau Allah nak masukkan kita ke dalam syurga, sampai kosong dosa-dosa kita. Saat itulah Allah panggil kita kembali padanya. Mudah-mudahan demikian. Mana kita nak
Allah kenakan kita balasan di akhirat ke kena di dunia? Jauh lebih baik di dunia. Jauh lebih baik di dunia. Di dunia ni, berat-berat di dunia pun kita masih lagi hidup di dunia. Tapi kalau kena di akhirat, kita tak boleh kembali hidup di dunia. Dunia ni tempat kita beramal. Oleh kerana tempat kita beramal, akhirat tempat kita menuai segala amalan-amalan yang kita lakukan. Oleh demikian, tak apalah ya Allah, kamu jadikan ujian dalam hidup kita. Ujian ni dalam bentuk senang, dalam bentuk susah. Kadang-kadang Allah jadikan ujian ini. Ramai alim ulama dia nak ujian susah dibandingkan ujian senang. Kerana ramai orang yang diuji dengan ujian senang, dia lebih susah untuk nak ingat pada Allah. Tapi bila kita diuji dengan ujian susah, menyebabkan kita lebih senang untuk menyebut nama Allah. Itu cara yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita kena ujian? Kerana kita memilih menjadi mukmin. Bila kita ni jadi mukmin, kita kena diuji. Tak ada orang mukmin tidak diuji. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut di awal-awal lagi, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia sangka bahawa kami akan biarkan mereka sebut kami telah beriman, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Allah jadikan dalam hidup kita ni ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah uji umat-umat sebelum daripada kami. Lalu kita kata, kalau begitu tak payah jadi mukmin ke Ustaz? Tak nak kena ujian. Kalau kamu tak jadi mukmin, kamu dalam kubur nanti lagi teruk dalam hidup. Di akhirat nanti lagi teruk. Memilih mukmin untuk kenapa Allah jadikan ujian? Kan kamu mukmin. Jangan kita tanya, takkan kerana kita mukmin kena ujian juga? Tak, Allah sengaja nak suruh biar orang mukmin jangan beralasan dalam hidup dia. Jangan dia buat sembarangan. Kerana bila dia buat sembarangan, nanti dia tak kenal Tuhan dalam hidup dia. Lalu Allah jadikan ujian cara demikian. Kemudian yang keempat, kenapa kita kena ujian? Kerana Allah nak jadikan ujian itu memudahkan saat kematian. Allah nak suruh kita mudah saat mati. Suatu saya sebut banyak kali kan, kalau ada di kalangan keluarga kita, bila dekat nak menghadap depan Allah, dia sakit sangat. Para hadirin jangan masukkan morfin dalam tubuh badan dia. Jangan masukkan dadah di saat mana dia sedang sakit itu. Jangan masuk ubat penahan sakit, jangan. Sebab ada doktor, kalau masuk ubat ni, dia sembuh ke doktor? Doktor kata tak sembuh. Tak sembuh. Tapi dia boleh tahan sakit dia, tak rasa. Jangan doktor. Jangan biar dia rasa sakit. Biar dia rasa sakit. Kenapa? Sakit itu kafarah. Kafarah dosa dia. Depan nanti kita akan jumpa dalam bab nanti, di mana orang mukmin dekat nak mati, kalau ada dosa-dosa dia, Allah jadikan pada dia sakit dia tu, sehingga benar-benar habis sakit dia kemuncak habis sakit dia tersebut, lalu Allah jadikan keampunan untuknya. Yang tu kena jadikan demikian. Satu pelik kita kan, kadang-kadang kita berjumpa orang kafir mati mudah je. Kita tengok mati dia mudah je, hai bye mati tiba-tiba. Senang je mati dalam drama tu kan, kalau kita tengok. Senangnya kita kata, husnul khatimah ke? Tak. Bukan husnul khatimah. Tapi ada sebab Allah memudahkan orang kafir mati. Kenapa? Allah mudahkan. Allah balas segala kebaikan dia saat mana dekat nak mati. Bila dekat nak mati tu Allah balas. Dia pernah derma, dia pernah bantu orang tu, Allah balas semua kebaikan dia dekat nak mati. Bila dia masuk dalam kubur, dia tak boleh dakwa lagi pada Allah. Ya Allah, saya pernah buat baik, saya pernah begini, saya pernah. Tak ada dah. Habis dah. Allah dah balas dekat nak mati. Manakala orang mukmin, kenapa Allah jadikan dekat nak meninggal dunia? Diuji dengan ujian-ujian yang dahsyat. Nak suruh, bila habis dah tersebut, dia masuk kubur, dia tak ada lagi dosa-dosa yang dilakukan. Telah dihapuskan di saat mana hampir dengan kematian. Suatu kita kena pasti, diri kita ni bila saat kita dekat nak mati. Kita akan jumpa nanti. Dalam perbincangan kita boleh anggap dah. Kita boleh nampak dah. Saat kematian kita tu bila? Bila kita akan mati? Bila kita belajar ni, kita akan jumpa. Saat kita akan nampak terus. Sehingga kan ulama-ulama, dia boleh siap kain kapan. Imam Ghazali tu kan, kalau kita baca, siap kapankan badan dia kat bawah. Siap kapankan sedih. Nak sebutnya apa dia? Dia dah bersedia dah untuk saat nak menghadap di hadapan Allah. Sama juga dengan kita.
Kita ni bila sampai satu masa Allah bagi petunjuk, ni tanda-tanda nak mati. Kita pun dah siap lah. Siap. Kalau handphone nak mati pun ada tanda-tanda kan. Handphone nak mati tu klik dia. Bateri low. Nak sebutnya demikian. Sama juga dengan kita. Kalau handphone tu pun nak mati pun ada tanda-tanda. Allah bagi orang dekat orang mukmin bila dekat nak mati dia tahu dah. Ni tanda-tanda nak mati, tanda-tanda nak mati. Depan nanti insya-Allah kita akan jumpa. Kemudian kenapa Allah uji kita dengan ujian ini? Untuk memudahkan kita memasuki syurga Allah. Ulama-ulama kata, bila diuji dalam hidup kita dengan ujian, janganlah minta mati. Jangan minta mati. Kerana dengan ujian itu memudahkan kita ke syurga Allah. Memudahkan, kita akan beralasan. Kita boleh sebut, ya Allah, aku kena dah di atas dunia dahulu. Aku dah begini. Lalu Allah masukkan kamu dalam syurga Allah. Sehingga kan ujian orang yang berjuang di jalan Allah kan, sampai peringkat dia dengan darah dia. Bila dia mati syahid tu, dikebumikan dengan baju dia, dengan pakaian dia, dengan darah-darah dia sekali. Orang yang mati di Memali kan, yang kena dibunuh di Memali, dikebumikan dengan jenazah dia, dengan baju dia, dengan darah dia, tak disolatkan dia untuk dijadikan saksi depan Allah nanti. Aku korbankan nyawa aku ya Allah untuk menegakkan Islam. Orang datang bunuh aku ya Allah. Dia akan jawab depan Allah. Nak sebutnya ni orang mati syahid. Satu anak sebut, bagi pihak kerajaan Malaysia, dia perlu untuk menjelaskan perkara demikian. Perlu, terutama macam polis-polis ni kan, bila dia bergerak, biar diajar polis-polis ni berani mati syahid. Mesti semangat untuk mati syahid. Macam yang berlaku di Sabah tu kan, bila diserang, polis yang mati tu polis tersebut mati syahid ke polis mati biasa? Dia kena dianggap mati syahid. Dan mesti diajar macam mana nak mati syahid. Kerana mati itu ujian. Tak baloi langsung dengan polis yang mati masuk dalam kubur di saat mana keluarga dia dapat pampasan RM100,000. Padan ke? Tak. Pampasan yang paling besar yang patut dia dapat apa dia? Mati syahid. Bomba Muhammad Adib yang pergi menyelamatkan di tempat tersebut, sepatutnya digelarkan apa dia? Mati syahid. Dia mempertahankan Islam, mempertahankan, dia panggil keamanan. Tiba-tiba yang sampai hari ni kita tuntut kan, kita minta supaya diselesaikan isu Adib ini sendiri. Jangan biar begitu saja. Tiong Beng Hok yang jatuh tu pun kita kalut lah. Kita kalut, diingatkan dan dikenang. Disebut demikian. Yang ni Muhammad Adib. Nak sebutnya gambaran demikian. Dia ni dianggap mati biasa ke mati syahid? Kena sebut demikian. Dengan tujuan nak suruh bagi semangat pada orang mukmin. Dalam kita, dia panggil orang yang ribat. Orang yang mempertahankan jalan Allah. Ribat ni, kalau kita belajar depan nanti, kita akan menjumpa orang yang ribat ni, orang yang berjaga malam. Jaga malam semata-mata untuk menjaga negara. Ribat, polis-polis dan sebagainya, yang jaga sempadan dan seumpamanya. Semua ni pahala ganjaran yang Allah telah sediakan untuk mereka. Tapi dengan syarat kena ajar, kena bagi tahu, dan biar mereka rasa keimanan dalam jiwa-jiwa mereka tersebut. Ni kadang-kadang kan pergi balai polis kan, malam-malam kita pergi buat report, misal contoh, bau busung je balai polis tu. Kenapa? Bau hisap rokok. Habis masa hisap rokok, habis duduk, kita buat report tu pun kita tension. Nak sebutnya kenapa kita ajar demikian? Ni marah, ni polis ni tak kena gaya ni. Dengan kita cari ni. Nak sebutnya zaman-zaman orang marah pada pendakwah ni kan. Kemudian yang keenamnya, kenapa kita diuji oleh Allah? Kerana kita disayangi di sisinya. Allah sayang, Allah uji. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tak ada seorang pun yang aku biarkan, kalau aku sayang, aku akan uji dia. Contoh yang besar, orang yang kena uji siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kena uji dengan ujian. Daripada situlah kita akan oleh demikian Islam larang kita mengharapkan kematian ketika mana kena diuji dengan ujian musibah. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nantilah. Tajuk ni cukuplah ni, sejam kita belajar ni, tu pun tak ingat-ingat dah yang awal ni. Yang kita belajar ni mudah-mudahan
daripada apa yang kita belajar ni, membuka sikit ruang minda kita, ruang cara kita berfikir lepas pada ni, bagaimana untuk kita hidup di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtin ajalana bi husnil khatimah wa la taqtin ajalana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya suka mengumumkan tentang mengenai kita sedang mengagihkan sumbangan-sumbangan pada mangsa-mangsa yang sedang berada dalam keadaan suasana yang sekarang ni PKPB ataupun orang yang susah. Hari ni kita agihkan lagi bungkusan makanan. Sebungkus kita perlu RM8 saja. Tuan-tuan bank in-kan saja dalam Maybank ataupun Bank Islam ataupun CIMB Bank. Tuan-tuan masukkan RM8 saja satu bungkus. Satu bungkus tu untuk satu seorang. Dan Alhamdulillah hari ni saya diberitahu bila kita bagi ni, tambah di Shah Alam ini, tak ada air pula. Berebut masing-masing. Ada yang menangis-nangis. Datang ambil makanan, cium makanan. Rasa seronoknya bila ada orang yang masih lagi menghargai. Dan Alhamdulillah setakat ni kita di Matan Center ni, kita agih-agihkan. Dan kita guna NGO dan badan-badan pertubuhan untuk saling mengagihkan sumbangan-sumbangan ini, di mana kita bentuk dalam bentuk bagi makanan yang dah siap masak melalui dapur tokku, ataupun kita packkan barang-barang sumbangan untuk di kalangan orang-orang yang susah, dan kita bagi sumbangan dalam bentuk yang raw material lagi dalam keadaan beras, kemudian sardin, kemudian makanan-makanan yang mereka boleh masak. Ada yang boleh masak, kita bagi dalam bentuk masakan. Yang mereka boleh masak, gandum, minyak dan sebagainya. Dalam satu pack tu RM60. Kita jadikan demikian. Tuan-tuan boleh maklumkan terus pada talian 013-906-1204. InsyaAllah. Bila tuan-tuan menyumbang saja, tuan-tuan maklum ke talian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati amalan-amalan salih yang kita kerjakan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. خذوا معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة